Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para pensyarah dan rakan-rakan sekalian. Pada hari ini kumpulan kami akan membentangkan penggunaan laman web dalam pengajaran dengan menggunakan model Azure. Hadirin dan hadirat sekalian, marilah kita berkenalan dengan website kami. Laman web yang dibina adalah berasaskan tajuk adab bagi subjek Pendidikan Islam tahun 5. Pembinaan web ini bertujuan untuk mengatasi masalah berkaitan yang murid, iaitu kurangnya pengaplikasian adab terhadap alam sekitar dalam kehidupan seharian. Kumpulan sasaran bagi website ini adalah untuk kanak-kanak berumur 7 hingga 12 tahun dan strategi penyampaian ialah perisian pembelajaran multimedia interaktif. Hadirin dan hadirat sekalian, pada hari ini kumpulan kami akan membentangkan cara penggunaan laman web dalam pengajaran dengan menggunakan model Azure. Apa itu model Azure? Menurut Hala Ibrahim Hassan 2014, model Azure merupakan satu panduan kepada para guru dalam merancang pengajaran dengan mengintegrasikan elemen teknologi dan media dalam proses pengajaran. Terdapat 6 langkah utama, iaitu yang pertama, analyze learner, yang kedua, state objective, yang ketiga, select method, media and materials, yang keempat, utilize media and materials, yang kelima, require learner response and participation, dan yang terakhir ialah evaluation and revise materials. Hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian, keenam-enam langkah ini akan dibahaskan dengan lebih mendalam selepas ini. Hadirin dan hadirat sekalian, mari kita lihat langkah pertama, iaitu analisis pelajar. Guru perlu menganalisis pelajar agar dapat merancang satu pengajaran yang bersesuaian dengan para pelajar. Untuk laman web kami, ciri-ciri umum pelajar ialah: yang pertama, mereka dari kelas 5 interaktif dan mempunyai tahap kognitif yang tinggi. Bilangan murid 5 interaktif ialah seramai 20 orang berumur 11 tahun dan lokasi sekolah adalah di bandar. 5 interaktif mempunyai pengetahuan sedia ada seperti mereka sedia maklum bahawa alam sekitar melibatkan tumbuh-tumbuhan, sungai dan udara di sekitar mereka. Untuk pengetahuan hadirin dan hadirat sekalian, gaya pembelajaran mereka ialah 50% ialah visual, 30% adalah auditory dan baki 20% ialah kinestetik. Baiklah hadirin, saya akan serahkan pembentangan kepada saudari seterusnya. Dipersilakan. Yang seterusnya adalah tentukan objektif atau juga dikenali sebagai state objektif. Objektif terbahagi kepada dua aspek. Aspek yang pertama adalah kognitif dan aspek yang kedua adalah afektif. Aspek kognitif. Di akhir pembelajaran, murid dapat menyatakan 3 hingga 4 elemen alam sekitar setelah melihat gambar rajah yang disertakan dalam laman web. Yang kedua, murid dapat menyatakan 4 adab menjaga alam sekitar setelah membaca nota yang diberikan. Yang ketiga, murid dapat menyatakan hukum menjaga alam sekitar selepas membaca nota yang diberikan. Dan yang keempat, murid dapat menerangkan 4 cara memelihara dan memelihara alam sekitar. Aspek yang seterusnya adalah afektif. Murid dapat bekerjasama dan berkomunikasi dengan berkesan sesama ahli kumpulan masing-masing. Dalam aspek afektif, menekankan A, B, C, D. A merujuk kepada audience iaitu murid. B merujuk kepada behavior iaitu kata kerja. C merujuk kepada content iaitu isi kandungan. Dan D merujuk kepada degree iaitu tahap penguasaan yang diharapkan. Dalam memilih bahan pembelajaran yang akan digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran, guru perlulah mengetahui tahap kognitif murid dan objektif pembelajaran yang ingin dicapai dalam menentukan proses pemilihan, membaiki dan mengubah suai media dan bahan. Di sinilah langkah ketiga dalam model Azure akan memainkan peranan, iaitu langkah ketiganya ialah select methods, media and materials, atau jika diterjemahkan dalam bahasa Melayu, memilih kaedah, media dan bahan. Sebelum itu, bagi menerangkan langkah ini, saya akan menjelaskan satu demi satu bagi setiap aspek yang terdapat dalam langkah ini, iaitu yang pertama, kaedah, methods, media,
dan materials, bahan. Okey, baiklah. Di aspek yang pertama iaitu aspek kaedah. Memilih kaedah yang sesuai dalam sesuatu pengajaran daripada pelbagai kaedah adalah penting untuk disesuaikan dengan aktiviti pengajaran dan pembelajaran seperti set induksi, pengenalan kepada konsep, aktiviti perkumpulan dan latihan. Sebagai contoh, bagi penggunaan laman web yang telah kami hasilkan untuk digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran, kami telah memilih kaedah penerokaan atau lebih dikenali sebagai kaedah discovery. Murid-murid boleh melakukan penerokaan secara kendiri terhadap laman web yang telah dihasilkan yang dilengkapi dengan nota-nota dan segala info tambahan yang perlu mereka ketahui dalam topik adab terhadap alam sekitar. Perkara ini bukan sahaja membolehkan murid melakukan ulang kaji pada bila-bila masa, malah ia juga dapat memupuk budaya menuntut ilmu dalam kalangan murid. Kita teruskan pula dengan aspek yang kedua iaitu media. Pemilihan media perlulah merupakan satu faktor yang penting yang dapat memastikan mesej atau maklumat dapat disampaikan dengan berkesan. Model Assure telah mencadangkan 5 prinsip dalam penggunaan media sebagai bahan pembelajaran, iaitu yang pertama, preview media. Yang kedua, memastikan media tidak bermasalah. Guru perlulah memastikan media yang hendak digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran tidak mempunyai sebarang masalah. Contohnya, video tidak dapat dimainkan atau lain-lain masalah yang akan menyebabkan komplikasi terhadap pengajaran dan pembelajaran. Yang ketiga, menentukan lokasi. Yang keempat, menentukan pelajar serta memastikan media tersebut mampu memberi pengalaman baru kepada pelajar. Walau bagaimanapun, penggunaan media yang pelbagai dalam PDP boleh mengakibatkan kesan yang negatif kepada guru. Contohnya, guru memerlukan kos yang lebih tinggi dan masa yang lebih panjang untuk menyediakan media-media seperti video, gambar, imej grafik dan lain-lain. Bagi aspek media, kami telah mencadangkan penggunaan komputer riba atau telefon pintar atau sebarang peranti yang membolehkan murid mengakses laman web. Selain itu, kami juga menggunakan media video, audio, teks, animasi dan juga cardboard dalam melaksanakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Aspek terakhir dalam langkah ketiga dalam model Assure ialah bahan. Pemilihan bahan sumber pengajaran dan pembelajaran perlulah berpandukan kepada isi pelajaran yang menjadi matlamat pembelajaran. Antara contoh bahan yang boleh digunakan adalah seperti buku teks, carta dan lembaran latihan. Bahan yang tidak melibatkan pelajar secara aktif akan menyebabkan pelajar pasif dan tidak efektif. Oleh itu, guru perlulah memilih bahan yang mampu untuk meningkatkan penglibatan murid secara aktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Pemilihan dan penyediaan bahan yang kreatif dan mampu merangsang murid dapat memupuk minat dan budaya berfikir dalam kalangan mereka. Oleh itu, penyediaan bahan mengikut model Assure amatlah berkesan bagi merangsang tingkah laku dan minda pelajar. Hal ini amat diperlukan dalam pengajaran dan pembelajaran seterusnya, ianya mampu untuk mencapai objektif sasaran guru. Bahan yang kami akan gunakan dalam melaksanakan proses pembelajaran ialah yang pertama, media 2D, sama ada dalam bentuk imej grafik statik, video animasi ataupun cardboard. Selain itu, kami juga menggunakan buku teks sebagai bahan pembelajaran. Dan yang terakhir, bahan yang kami gunakan ialah laman web, iaitu laman web yang kami hasilkan sendiri. Langkah yang keempat dalam model Assure ialah utilize media and materials, atau jika diterjemahkan di dalam bahasa Melayu, gunakan media dan bahan. Penggunaan media dan bahan dalam proses pengajaran dan pembelajaran amatlah penting. Hal ini demikian kerana penggunaan bahan dan media yang betul dapat menentukan keberkesanan proses pembelajaran yang dijalankan. Pencarian maklumat melalui internet dalam menyediakan bahan adalah satu langkah yang baik. Hal ini demikian kerana internet menyediakan pelbagai jenis bahan. Selain itu, guru juga boleh menggunakan internet semasa mengajar. Selain itu juga, guru juga boleh mengaplikasikan buku teks, carta, visual dan lembaran latihan.
Pemilihan dan penggunaan bahan dan media yang tepat mampu untuk menjadi daya penarik dan menyediakan persekitaran pembelajaran yang sesuai untuk pembelajaran murid. Dalam melaksanakan pemilihan dan penggunaan media dan bahan, guru diingatkan supaya memastikan media dan bahan yang hendak digunakan bersesuaian dengan pengalaman sedia ada murid. Contohnya, sama ada murid tersebut pernah atau tidak menggunakan internet. Sekiranya perkara ini tidak dipedulikan oleh guru, ianya mampu memberikan kesan kepada pembelajaran. Contohnya, murid akan berasa ketinggalan dan bosan. Seterusnya, mengakibatkan pembelajaran tidak dapat dilaksanakan dengan lancar. Oleh itu, guru perlulah mengambil kira kedua-dua aspek ini agar dinamik pembelajaran dapat dikekalkan. Di sini, kami telah mencadangkan beberapa kaedah atau langkah penggunaan media dalam pembelajaran menggunakan laman web yang disediakan. Yang pertama, guru boleh menyediakan website pembelajaran sebagai bahan bantu mengajar dan sebagai medium ulang kaji murid di rumah. Di dalam kelas, guru boleh menyediakan peralatan untuk menayangkan website seperti projektor, slide dan speaker agar murid dapat melihat website dengan lebih jelas. Seterusnya, guru boleh memilih medium yang efektif untuk murid merasai pengalaman sebenar menggunakan website dengan membawa murid ke makmal komputer agar mereka boleh merasai cara belajar menggunakan website. Manakala sekiranya guru hendak menjalankan penilaian terhadap keberkesanan website sebagai medium ulang kaji murid, guru boleh memberikan pautan Google Form untuk murid menjawab soalan berkaitan alam ceria hidup sejahtera, iaitu dalam bidang adab, pendidikan Islam tahun 5. Hadirin dan hadirat sekalian, mari kita lihat langkah kelima, iaitu penglibatan pelajar dalam pembelajaran. Sebagai seorang guru, kita perlu memastikan murid bergerak secara aktif di dalam pengajaran kita. Baiklah, untuk laman web kami pada hari ini, kami telah menyusun pelbagai aktiviti agar mereka dapat melibatkan diri secara aktif. Yang pertama, set induksi. Guru akan menayangkan video alam sekitar di sekitar Malaysia yang terdapat di dalam website kepada murid-murid. Seterusnya, langkah 1, iaitu berpusatkan guru dan bahan. Guru akan menayangkan gambar elemen alam sekitar yang terdapat di dalam website. Seterusnya, akan melakukan sesi soal jawab bersama murid-murid. Untuk langkah 2, guru akan menayangkan nota adab menjaga alam sekitar pada website. Seterusnya, guru akan mengedarkan bahan cetakan yang berbentuk nota yang sama seperti di dalam website kepada setiap kumpulan. Setiap kumpulan perlulah melantik guru muda dan guru muda tersebut perlu menerangkan adab menjaga alam sekitar kepada ahli kumpulan masing-masing. Seterusnya, langkah 3, guru akan membuat aktiviti You Are The Leader. Guru akan membahagikan kumpulan dan setiap kumpulan akan mendapat peranan sebagai exco alam sekitar negeri. Guru akan memberikan situasi dan setiap kumpulan perlu berbincang cara memelihara dan memulihara alam sekitar berdasarkan nota yang telah diterangkan oleh guru muda sebentar tadi. Seterusnya, hasil perbincangan perlu diterjemahkan ke dalam bentuk peta iting. Hasil peta iting itu akan dijadikan gallery walk di dalam kelas. Yang kelima, penutup. Strategi pemusatan bahan. Murid perlu menjawab kuis digital yang disediakan oleh guru di dalam website. Selepas itu, guru akan memberi satu kad QR code agar mereka boleh mengimbasnya di rumah dan mengakses laman web adab menjaga alam sekitar yang disediakan oleh guru. Seterusnya, saya akan serahkan kepada pembentang seterusnya. Nilai dan semak terbahagi kepada 3. Yang pertama, nilai pencapaian murid. Yang kedua, nilai dan semak keberkesanan media. Dan yang ketiga, nilai dan semak pengajaran guru. Nilai pencapaian murid. Yang pertama, murid dapat membuat peta iting tentang cara memelihara dan memelihara alam sekitar dengan baik dan tepat. Murid bebas untuk membuat peta iting yang mereka sukai seperti peta titi, peta buih berganda, peta dakap
peta alir, peta pokok, peta bulatan dan peta pelbagai alir. Yang kedua, menilai murid dengan 3 bentuk latihan daripada aplikasi yang berbeza-beza seperti Google Form, Quizzes dan Blooker. Yang kedua, nilai dan semak keberkesanan media. Yang pertama, murid membuat peta iting berdasarkan isi kandungan di dalam website dengan tepat. Murid boleh membuat ringkasan berdasarkan kefahaman mereka terhadap keseluruhan isi kandungan di dalam website. Yang kedua, murid boleh menjawab soalan adab menjaga alam sekitar dalam medium Google Form iaitu ujian pasca selepas membuat ulang kaji di rumah menggunakan website yang diberikan. Yang ketiga, nilai dan semak pengajaran guru. Penilaian akan dilaksanakan selepas tamat pengajaran. Murid boleh mengangkat traffic light yang telah diedarkan oleh guru sebelum pengajaran dan pembelajaran bermula. Traffic light bagi warna yang pertama adalah hijau, menunjukkan yang murid faham. Traffic light bagi warna yang kedua adalah kuning, yang menunjukkan yang murid kurang faham. Dan yang ketiga adalah warna merah, menunjukkan yang murid tidak faham. Hadirin sekalian, kesimpulannya, pembinaan web pembelajaran ini menjadikan proses pengajaran berlaku dengan seronok. Hal ini kerana ia memenuhi minat para murid yang lebih dekat dengan teknologi. Selain itu, pengajaran berdasarkan model Azure menjadikan pembelajaran dan pengajaran dapat dilaksanakan dengan sistematik dan sekaligus berjaya mencapai objektif pembelajaran yang diinginkan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.